Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung perbincangan bab 10, pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Kali ini kita akan bincangkan tajuk 10.5 iaitu kumpulan darah manusia. Macam mana setiap manusia itu mendapat ataupun mewarisi kumpulan darah masing-masing, yang mana ia akan melibatkan kumpulan darah A, B, O. Okey, ada orang membawa kumpulan darah A, ada orang membawa kumpulan darah B, ada individu dengan kumpulan darah AB, ada individu dengan kumpulan darah O. So kita akan bincangkan bagaimana individu tadi mempunyai kumpulan darah yang berbeza. Okey, untuk tajuk ini, standard pembelajaran yang kita akan tekankan ialah yang pertama, kita akan menerangkan bagaimana kumpulan darah ABO tadi diwarisi. Okey, yang kedua, dapat menghubungkaitkan kumpulan darah ABO dengan pendermaan darah. Yang ketiga, dapat memerihalkan, menerangkan apa itu faktorisis, dan yang keempat dapat menerangkan bagaimana faktorisis tadi yang tidak sepadan tadi memberi kesan terhadap kehamilan. Okey, kita bincangkan standard pembelajaran yang pertama. Okey, kita ada 4 jenis kumpulan darah yang kita akan bincangkan dan bagaimana individu tadi mendapat atau mewarisi jenis-jenis kumpulan darah yang berbeza. Okey, so jenis kumpulan darah ini ditentukan oleh antigen. So antigen merujuk kepada protein. Okay, antigen adalah sejenis protein dan protein ini hadir pada sel darah merah. Okay, pada permukaan sel darah merah. Okay, kita ada sel darah merah macam tu. Pada permukaannya terdapat antigen. Okay, katakan ada antigen, saya labelkan macam ni. Okay, so antigen yang dibawa ini adalah antigen A contohnya. Okey, sejenis protein yang kita namakan antigen A. So sekiranya dia mempunyai antigen A, maka kumpulan darah individu tadi adalah kumpulan darah A. Sebab kehadiran antigen ini menentukan jenis kumpulan darah. Okey, dan pada masa yang sama, dalam darah kita juga terdapat plasma. Okay, selain daripada sel darah, kita ada plasma dan dalam plasma ada serum. So, di antara kandungan serum dan plasma ini adalah antibody. Okay, jadi bagi individu yang mempunyai antigen A, maka dalam plasma dia akan mengandungi, dalam plasma ataupun di dalam serumnya ni akan mengandungi antibody anti-B. So maknanya antibody ni anti kepada antigen B. Jadi sekiranya ada antigen B yang memasuki badan individu darah A, antibody ini akan bertindak sebagai perlindungan ataupun memberi perlindungan kepada individu kumpulan darah A, okay, yang menerima kumpulan darah B. Okay, so kalau dia terima darah dari kumpulan B, antibody ni akan jumpa dengan antigen B, maka antibody tadi akan bertindak ke atas antigen B yang dimasukkan ke dalam individu tersebut. Okay, jadi di sini antibody bertindak sebagai perlindungan, pertahanan terhadap individu tersebut. Okay. Begitu juga sekiranya individu tadi mempunyai mempunyai antigen B pada permukaan sel darah merah dia, maka kumpulan individu tadi akan membawa jenis kumpulan darah B. Pada masa yang sama, antibody yang terdapat dalam serum atau plasma dia adalah anti-A. Okay, dia ada anti-A. Jadi anti-A ini, iaitu antibody anti-A ini, okay, jika ada darah dari kumpulan A,
masuk dalam kumpulan darah individu B, maka antibody anti-A akan kenal antigen A dan dia akan melindungi individu B ini dari antigen A. Okey, jadi dia ada antibody anti-A. Okey, dan bagi individu yang mempunyai kumpulan darah AB, dia akan membawa antigen A macam tu, dan dia juga akan, contohnya dia ada lagi antigen lain dekat situ. Nampak saya dot-dotkan ni. Okey, ini adalah contohnya antigen B. Okey, jadi bila individu tu ada dua jenis antigen pada permukaan sel darah merahnya, maka individu tadi dikatakan adalah individu yang membawa kumpulan darah AB. Okey, so individu tadi ada antigen A, dia ada antigen B pada permukaannya, tapi pada plasma darah dia, pada serumnya tidak ada sebarang antibody dalam plasma darah. Jadi kumpulan individu dengan kumpulan darah AB tidak mempunyai pertahanan. Okey, tidak ada perlindungan, tiada pertahanan. Okey. Dan bagi individu yang membawa membawa kumpulan darah O, kalau kita lihat individu ini tidak mempunyai sebarang antigen. Jadi kalau kita ambil sel darah merah individu dengan kumpulan darah O, so dia punya permukaan ni kosong je lah, bersih. Tiada sebarang antigen. Okey, tiada sebarang protein, antigen A ataupun antigen B pada permukaan sel darah merahnya. Okey, jadi pada serum ataupun pada plasmanya, ia mempunyai dua jenis antibody, iaitu dia mempunyai antibody A dan dia juga mempunyai antibody B. Jadi kumpulan individu dengan kumpulan darah O mempunyai double protection dari dua jenis antibody. Okey, so begitulah caranya bagaimana kumpulan darah tadi ditentukan oleh kehadiran antigen yang berbeza. Okey, jadi kat sini conclusionnya, perumusannya, untuk mendapat jenis kumpulan tersebut, kumpulan darah tersebut, individu tersebut perlu mempunyai antigen tertentu. Okey, dan pada serumnya ia mempunyai antibody yang spesifik untuk melawan, melindungi, mempertahankan individu tadi dari sebarang kemasukan antigen yang asing. Okey. Okey, kita tengok ni bagaimana ia berlaku. Okey, kalau kita lihat sama je ni, gambar yang sama, kita recap. Okey, kumpulan darah A, kumpulan darah B. Okey, kumpulan darah B, kumpulan darah AB, kumpulan darah O. So kalau kita lihat antigen yang ada pada permukaan sel darah merah dia, okey, ni antigen A, ni antigen B. Okey, yang ni kita nampak ada antigen A dan antigen B, manakala dalam kumpulan O tiada sebarang antigen. Dan untuk antibody yang hadir dalam plasma ataupun dalam serum individu tersebut, kumpulan A mempunyai antibody anti-B, tak suka dengan antigen B. Antibody individu B tidak mempunyai antibody yang anti-A, tak suka dengan A. Tapi kumpulan darah AB tiada sebarang antibody. Tapi bagi kumpulan darah O, dia ada kedua-duanya, antibody anti-A dan juga antibody anti-B. Okey, so itulah bagaimana kumpulan darah ditentukan oleh kehadiran antigen pada permukaan sel darah merah. Okey, now kita pergi pada
standard pembelajaran yang kedua, iaitu kita dapat menghubung kaitkan bagaimana kumpulan darah ABO tadi dengan proses pendermaan darah. So sekiranya individu tadi memerlukan pemindahan darah, contohnya yang ni, pemindahan darah daripada seorang penderma kepada seorang penerima perlu mengambil kira dia punya jenis kumpulan darah. Kita kena tahu jenis kumpulan darah penderma dan juga penerima. Sebab sekiranya jenis kumpulan darah penderma dan penerima tidak sepadan, maka akan berlakunya proses penggumpalan pada sel tersebut, ataupun kita panggil pengaglutinan. So dia akan menyebabkan pengaglutinan berlaku di mana sel darah merah penerima akan bergumpal. Yang ini akan menyebabkan komplikasi kepada penerima tersebutlah. Kenapa ia penting? Kita kena tahu kumpulan darah tadi, kena tahu jenis kumpulan darah, sebab kita tahu dalam penerima ia akan mempunyai antibodi dalam serum dia. Jadi antibodi macam yang kita bincang tadi, yang seperti yang saya beritahu tadi, antibodi sifatnya ialah menghalang ataupun memberi perlindungan kepada penerima. Jadi antibodi apabila ia berjumpa dengan antigen yang tidak dikirakan benda asing, antibodi ini jika jumpa antigen yang asing padanya, maka ia akan menyebabkan penggumpalan berlaku ataupun pengaglutinan berlaku. Kita lihat begini. Sekiranya individu tadi mempunyai kumpulan darah A. Kumpulan darah A, kita tahu dalam antigen dia membawa antigen A. Tetapi dalam plasma darah dia ada antibodi anti-B. So apa yang berlaku? So bila kita ambil penderma, masukkan darah, penderma dia adalah kumpulan darah A. So kat sini kumpulan darah A ni dia adalah dia mempunyai antigen A. Jadi antigen dari kumpulan ini jumpa dengan antibodi, tidak ada masalah. Begitu juga dengan B. Tapi bila kita ambil kumpulan darah B, kita ambil kumpulan darah B ni, kita masukkan dalam darah A, individu A. So apa yang berlaku dekat kumpulan darah B ini, dia ada antigen B. Manakala individu A ini mempunyai antibodi anti-B. Jadi apa yang berlaku? So apa yang berlaku dekat sini ialah B masuk dalam A, tapi dia akan jumpa antigen B ni akan juga dengan antibodi anti-B. Jadi ia akan menyebabkan antibodi anti-B bertindak ke atas antigen di sini, antigen B. Jadi dia akan menggumpalkan darah yang masuk dalam penerima. Jadi penggumpalan darah berlaku, pengaglutinan berlaku dan menyebabkan komplikasi. Jadi kalau kita lihat dekat sini, kumpulan individu dengan kumpulan darah A hanya boleh mendermakan kepada individu yang bawa A, individu AB sahaja, tapi dia hanya boleh menerima darah dari kumpulan darah A dan O sahaja. Untuk kumpulan darah B, dia hanya boleh menderma kepada individu B dan AB sahaja, manakala dia hanya boleh menerima dari B dan O sahaja.
Okey, untuk kumpulan darah AB, dia hanya menerima kumpulan darah daripada AB sahaja, manakala dia hanya boleh menderma kepada AB sahaja, tapi dia boleh menerima dari semua kumpulan darah, sebab kumpulan darah AB tidak mempunyai sebarang antibodi dalam serum dia. Okey, jadi dia tak ada pertahanan. Jadi mana-mana antigen boleh masuk dalam AB. Okey. So kita panggil kumpulan darah AB ni sebagai universal recipient, penerima universal. Okey. Dan bagi kumpulan darah O pula, kalau kita lihat kumpulan darah O ni, disebabkan dalam plasma darah dia ada kedua-dua. Ada antibody antibody anti-A, dia juga ada antibody anti-B. Okey, maknanya sekarang dalam badan dia ada dua protection. Jadi kalau kita bagi mana-mana antigen masuk dalam darah A, dia akan jumpa dengan antibody ni. Okey, kalau yang antigen A jumpa antibody anti-A, bergumpal. Kalau kita masukkan B, dia akan jumpa antibody dia akan jumpa dengan antigen B, so dia akan menyebabkan berkumpal. Kalau ambil kumpulan darah B, sama juga. Dalam ni ada dua-dua antigen. Jadi kalau masukkan dalam kumpulan darah O, antibody dia akan bertindak. Okey, jadi dia hanya boleh menerima dari O saja sebab O hanya tidak mempunyai sebarang antigen. Okey, jadi orang berdarah O hanya boleh menerima dari kumpulan darah O sahaja, tetapi dia boleh memberi kepada semua kumpulan darah. Okey, jadi O kita panggil sebagai universal donor. Okey, penderma universal. Okey, inilah antaranya kalau kita tengok antigen yang berbeza ada dalam gambar ni. Okey, saya skip gambar ni. Okey, kita tengok pendermaan sama. Okey, benda yang sama. Okey, contoh tadi kita ada kita ada individu A. Penerima. Okey, penderma. Penderma kita adalah kumpulan darah B. Okay. So, bila kumpulan darah B, pada permukaan sel darah merah dia ada antigen B. Okay, dia ada antigen B kat situ. Okay, dia ada antigen B. Okay, jadi bila kita masukkan darah B ini ke dalam penerima, yang berkumpulan darah A. Jadi kumpulan penerima dia kumpulan darah A ni dia ada antibody anti-B. Macam kita bincang tadi, dia ada antibody anti-B. Okey, jadi kalau kita ambil antigen ni, pindahkan kepada individu ni, pindahkan kepada individu ni, apa jadi? So antigen B ini jumpa dengan antibody anti-B, jadi dia akan menyebabkan darah penerima tadi berkumpal. So tak boleh terima daripada penderma berkumpulan darah B. Okey, macam ni. Tak boleh terima. Sama juga kalau dia bagi kumpulan darah AB. Kumpulan darah AB ada antigen B. Okey, so sama dia akan jumpa dengan antibody anti-B. Okey, tapi kalau kita bagi kumpulan darah O tak ada sebarang antigen. Jadi antibody dia tak jumpa. Okey, antibody ni tak jumpa sebarang antigen, so that's why dia boleh menerima darah O. Okey, sama juga dengan kumpulan darah B, dia ada antibody anti-A. Jadi darah A tak boleh masuk dalam B, darah AB tak boleh didermakan kepada B. Okey, B hanya akan menerima darah daripada kumpulan B dan juga dari O sahaja. Okey, untuk AB dia tak ada sebarang antibody, jadi kalau kita lihat dia boleh menerima dari semua
jenis kumpulan darah. Okey, jadi AB ini kita panggil penerima universal. O pula ada banyak, ada dua antibody, ada dua jenis antibody pada dia. Jadi ada dua jenis antibody ini menyebabkan kalau antigen A masuk, antigen A jumpa antibody, so bergumpal. B pula antigen B masuk dalam O jumpa dengan antibody, bergumpal. AB pun sama, bergumpal. Jadi O hanya boleh menerima darah dari O. So that's why O boleh, kalau kita tengok dekat sini, O boleh menderma kepada semua jenis kumpulan darah. Oleh itu, kita panggil O penderma universal. So kita dah selesai dengan hasil pembelajaran kedua. Kita lihat uji minda 9. Raja menunjukkan keputusan ujian kumpulan darah penderma PQRS. So kalau kita lihat ni, sekarang penderma itu kita titiskan, kita ambil darah. Kita ambil titiskan darah. Kita titiskan darah. 1, 2 titis. Lepas tu kita titikkan, titiskan pula ke atas darah ni, sebab ni kita tak tahu apakah antigen yang dia bawa. Sebab kita tak tahu apa kumpulan darah dia lagi. P ni. Ambil satu contoh P. Kita tak tahu apakah kumpulan darah P. So kita tak tahu apakah antigen yang dia bawa. Jadi untuk menguji kehadiran antigen tadi, kita titiskan ke atas darah ini. Ni darah. Kita titiskan ke atas darah ini sejenis antibody. So kita letak. So anti-A dan anti-B ni kedua-duanya adalah antibody. So kita ambil, kita titiskan antibody anti-A dan ia menyebabkan tiada penggumpalan berlaku. Maksudnya antibody yang masuk tadi dia tak jumpa sebarang antigen. So maknanya no antigen dijumpai. Tiada antigen pada darah P. Tiada antigen A. Antigen A sebab dia tak suka dengan A. Kita titis pula antibody anti-B. Bila titis antibody anti-B dan ia tidak bergumpal, maksudnya dalam darah ini juga tiada antigen B. Ini tadi antigen A. Jadi bila tak ada antigen A, tak ada antigen B pada sel darah P ini, maka kita tahu P adalah kumpulan darah O. Begitu juga dengan kita ambil pula, kita ambil pula, kita padam semua dulu. Kita ambil pula untuk kumpulan darah Q. Darah Q sama juga, kita tak tahu apa antigen Q ada. Jadi nak tentukannya sama, kita titiskan dengan antibody A tadi, antibody anti-B, anti-A, anti-B, titiskan kedua-dua ni dengan ni adalah antibody. So titis atas ni dan dia menyebabkan kedua-duanya bergumpal. So ni bergumpal, ni pun bergumpal. Maksudnya kat sini antibody anti-A jumpa siapa? Dia akan bergumpal. Dia jumpa antigen A. Dan B, antibody B kita letakkan pun bergumpal. Maksudnya antibody anti-B jumpa antigen, ni antigen A dia jumpa, sekarang dia jumpa juga antigen B. Jadi individu Q dia bawa antigen A, dia juga bawa antigen B, maka Q adalah kumpulan, ni tadi kumpulan darah O, dia adalah kumpulan darah B. Kumpulan darah AB. Next, kalau kita ambil pula, padam.
Okey, ambil bulat-bulat juga, sama. Sekarang kita tukar kepada kumpulan darah R. Okey, kita tengok apa R. Okey, individu R. Okey, sama, letak antibody anti-A, titiskan antibody anti-B padanya. Okey, so bila kita tengok result, A tak bergumpal. So maknanya dia tiada antigen A. Tapi dekat B, kalau kita lihat dekat B bergumpal. Maknanya antibody B ni jumpa benda yang dia tak suka. So dia jumpa siapa? Dia jumpa antigen B. Okey, jadi bila individu R ini ada antigen B, maka individu R mempunyai kumpulan darah B. Okey, sama juga dengan S. Jadi bila antibody anti-A yang dia tak suka A ini jumpa dengan antigen A, maka dia bergumpal. Dekat sini dia bergumpal, maksudnya dia jumpa antigen A. Tapi dekat B dia tak bergumpal, maknanya tiada antigen B. Okey, therefore kumpulan darah bagi S adalah kumpulan darah A. Okey. Okey, boleh? Okey, so dia ada antigen A, dia tiada antigen B. So dia adalah kumpulan darah A. Soalannya, antara berikut kumpulan darah penerima yang manakah sesuai dengan darah penderma? Okey, tadi kita tahu P adalah kumpulan darah O. Okey, kumpulan darah O dia boleh memberikan, dia sebagai penderma, dia boleh memberikan darahnya kepada semua kumpulan darah. Okey, so jawapannya A. Okey, sekarang kita pergi pada hasil pembelajaran ketiga, iaitu faktor rhesus, okey, dalam darah yang menentukan rhesus positif dan rhesus negatif. Okey, kita lihat dulu apa itu faktor rhesus. Okay. Faktor rhesus adalah sejenis antigen. So maknanya ada lagi satu antigen, antigen lain yang terdapat pada permukaan sel darah merah. Dan antigen ini akan menyebabkan penyakit hemolik. Penyakit berkaitan dengan sel darah merah, yang mana sel darah merah bayi dan akan mengalami pemusnahan. Dia boleh mengalami pemusnahan. Dan dia juga akan menyebabkan penggumpalan darah ibu. So bila faktor rhesus ini berbeza. So antigen akan membentuk aglutinat ataupun aglutin, iaitu penggumpalan berlaku apabila bertindak balas dengan antibody. Macam kes tadilah, bila antibody yang dia tak hadir, dia tak suka dengan antigen tersebut, kalau tak sepadan, jadi antibody ni akan bertindak dengan antigen. So antigen tadi akan menyebabkan berlakunya penggumpalan ataupun pengaglutinan, ataupun kita panggil aglutinat. Dan ini akan menyebabkan komplikasi pada penerima. So kita lihat macam mana ni berlaku ya. Sel darah individu yang ada faktor rhesus, so dia dikatakan rhesus positif. Jadi kalau kita ambil tadi sel darah merah, dia ada antigen A. Lepas tu dekat permukaan sel darah merah dia juga ada antigen lain, iaitu antigen D ataupun antigen rhesus. Jadi bila dia ada antigen A dan dia ada antigen rhesus, so individu ini kita panggil A positif. Ada juga individu tadi, dia ada kumpulan, dia ada macam ni dia ada sel darah merah, dia ada antigen A, tapi dia tak ada faktor rhesus dekat permukaan ni. Jadi bila dia tak ada faktor rhesus, maka individu ini kita panggil A negatif.
That's why setiap kumpulan darah dia ada A positif, A negatif, B positif, B negatif, AB positif, AB negatif, O positif dan O negatif untuk membezakan lagi jenis-jenis darah, okey, bagi tujuan mengelakkan berlakunya proses penggumpalan darah ni, okey, proses aglutinasi, okey, ataupun penggumpalan darah jika tidak sepadan. Okey. So sekiranya darah rhesus positif penderma bercampur dengan darah penerima yang negatif, maknanya tak sepadan dekat sini, apa yang berlaku, penerima akan bertindak balas menghasilkan antibody anti-rhesus. Macam tu. Okey, sebenarnya kalau kita lihat, okey, kalau kita ada rhesus ke, kita tak ada rhesus ke, kita A positif ke, kita A negatif ke, sebenarnya dalam serum kita tidak mempunyai antibody. Dia tiada, sebenarnya tiada antibody anti-rhesus pada asalnya. Cuma jika kita menerima kumpulan darah kita ni adalah kita sebagai rhesus negatif menerima darah dari rhesus positif, badan individu rhesus negatif akan menghasilkan antibody anti-rhesus. Okey, dan sekiranya sekali lagi, satu lagi dos kita terima, sekali lagi kita terima rhesus positif, antibody tadi akan menyebabkan penggumpalan sel darah penerima yang mana dia akan menyebabkan kematian kepada penerima tersebut. Okey. Okey, so sekarang kita tengok hasil pembelajaran keempat. Okey, bagaimana faktor rhesus ini memberi kesan terhadap kehamilan. Okey, so individu akan masalah akan berlaku apabila isteri rhesus negatif, berkahwin dengan seorang lelaki, suaminya rhesus positif. Jadi anak kepada pasangan ini akan menjadi rhesus positif. Okey, semua anak dia akan rhesus positif sebab rhesus positif adalah dominan. Okey, itu ciri dominan. Jadi ibu tadi dia mempunyai rhesus negatif. Kalau kita lihat dalam gambar ni, ibu ni semua rhesus negatif, nampak? Semua negatif, rhesus negatif. Tapi anak dia mempunyai rhesus positif. Okey. Bagi kehamilan yang pertama, dia tak ada masalah. Okey, tak ada masalah bagi kehamilan pertama sebab badan ibu masih lagi tiada antibody anti-rhesus. Kita panggil anti-D. So maknanya ibu tadi tak ada lagi antibody. Okey, tak ada antibody, jadi tak ada masalah pada anak pertama. So anak pertama ni selamat dilahirkan, survive ya, anak pertama selamat. Okey, tapi semasa melahirkan anak yang pertama akan ada serpihan sel yang merentasi plasenta. Daripada fetus merentas plasenta masuk dalam badan ibu. Okey. So daripada ni dia akan masuk ke dalam ibu. Nampak yang mana ni, nampak positif tu. So apa yang berlaku bila ada serpihan darah fetus yang positif, maksudnya akan ada antigen A, antigen rhesus tadi, antigen rhesus yang memasuki badan ibu. Jadi kehadiran antigen rhesus baby tadi, fetus tadi yang masuk ke dalam badan ibu akan merangsang ibu menghasilkan antibody anti-D atau anti-rhesus. Okey, asal-asalnya tak ada antibody tu. Tapi sekarang antibody anti-rhesus telah hadir. Ibu tadi bina antibody anti-rhesus.
Okey, so masalah berlaku pada kehamilan yang berikutnya. So kalau ibu tadi tidak mengambil apa-apa precaution ataupun tindakan, apa yang berlaku? Ibu yang tadi telah membina dia telah bina antibody anti-rhesus dalam badan dia. Okey, so dia ada antibody, Jadi apa yang berlaku bila dia menghamilkan atau dia hamil fetus kali kedua atau berikutnya, apa yang berlaku? Fetus tadi yang rhesus positif, dia ada antigen. Okay, dia ada antigen. So bila dia ada antigen rhesus jumpa dengan antibody anti-rhesus, so antibody ini kenal sebagai benda asing. Okey, antibody anti-rhesus akan menyerang sel darah merah fetus dan menyebabkan berlakunya sel darah merah fetus yang meletus. Okey, so itu akan menyebabkan fetus tadi tidak selamat. Okey, so itu yang berlaku dalam kehamilan, kesan faktor rhesus ke atas kehamilan. Okey, so dia bagi uji minda 10. Seorang lelaki mempunyai faktor rhesus positif. Okey, ni lelaki rhesus positif. Isterinya tidak mempunyai faktor rhesus, maka dia adalah rhesus negatif. Okey, anak pertama rhesus positif, dapat hidup. Tapi anak kedua mereka yang juga rhesus positif tidak dapat hidup. Okey, terangkan mengapa. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, macam kita bincang tadi, apabila ibu tadi yang negatif, okey, ibu yang rhesus negatif, yang ni, okey, mengandung anak yang rhesus positif, somehow bila proses kelahiran, serpihan darah fetus, serpihan darah fetus yang mengandungi antigen akan merentasi plasenta dan akan memasuki sistem peredaran ibu, dan ini akan merangsang, bukan eritrosit ya, ni salah ni, bukan eritrosit. Dia akan merangsang sel darah putih ibu untuk menghasilkan, sel darah putih ibu akan menghasilkan antibody anti-rhesus ataupun kita panggil anti-D. Kemudian antibody anti-D tadi akan melalui plasenta, meresap dalam sistem peredaran darah fetus, tetapi kuantiti dia adalah sedikit. Jadi bila sedikit, dia akan menyebabkan hanya sedikit sel darah merah fetus tadi mengalami hemolisis ataupun meletus sebelum atau selepas kelahiran. Dan kepekatan antibody tadi tak cukup sebenarnya untuk memberi kesan kepada anak pertama. So, anak pertama hidup. Akan tetapi, walau bagaimanapun, antibody anti-rhesus tadi akan kekal dalam badan ibu. Dia akan kekal dalam sistem peredaran darah ibu dan akan berkumpul menjadi banyak. Oleh itu, apa yang berlaku bila ibu mengandung anak kedua yang juga rhesus positif, mak pula ada antibody anti-rhesus yang banyak. Apa yang berlaku? Antibody anti-rhesus tadi akan menyerang sel darah merah fetus. Oleh itu, sel darah merah fetus akan mengembang dan meletus. So, hemolisis berlaku. So keadaan ini akan menyebabkan kerosakan kepada otak, hati, jantung dan juga boleh menyebabkan keguguran fetus tersebut. So penyakit ini kita namakan sebagai
erythroblastosis fetalis. Okey. So result daripada penyakit ini ataupun hasil dari penyakit ini, fetus kedua akan mati. Okay, so kalau ibu tadi tidak ambil kisah, dia tak tahu pun dia adalah rhesus negatif, so bukan anak kedua sahaja yang mati, anak yang berikutnya pada kehamilan yang akan datang juga akan mati. Okay, oleh itu anak kepada pasangan ini hanyalah seorang. Yang pertama sahaja yang survive. Anak yang kehamilan yang berikutnya akan mati disebabkan erythroblastosis fetalis. Okey, jadi untuk mengatasi masalah itu, apa yang kita buat? Okey, so kalau kita tahu kita adalah rhesus negatif, seorang ibu yang rhesus negatif, kita kena beritahu pada doktor status rhesus kita supaya setiap kali kita melahirkan anak, ibu tadi diberi dengan protein, globulin anti-rhesus. Maknanya instead of mak tadi menghasilkan antibody anti-rhesus, sekarang doktor berikan antibody anti-rhesus itu dalam kuantiti yang terhad. Maknanya sedikit sahaja. Jadi badan ibu akan dihentikan ataupun kita elakkan badan ibu menghasilkan antibody anti-rhesus. So antibody anti-rhesus dalam badan mak tak dihasilkan. Jadi antibody anti-rhesus yang disuntik, apa yang berlaku nanti dia lama-lama akan musnah. Jadi untuk kehamilan berikutnya badan ibu tidak mempunyai antibody anti-rhesus. Itu satu cara. Cara yang kedua, boleh juga kita gantikan darah fetus dengan darah rhesus negatif melalui pemindahan darah. Tapi bila ia melibatkan fetus, dia adalah prosedur yang berisiko tinggi. Jadi ini adalah dua kaedah yang digunakan bagi individu yang mempunyai rhesus negatif bagi mengelakkan penyakit ataupun keadaan erythroblastosis fetalis ini berlaku ke atas fetus atau kehamilan yang seterusnya. So itulah 4 hasil pembelajaran yang kita telah bincangkan untuk tajuk 10.5. Maka tamatlah tajuk 10.5 dan kita akan bincangkan tajuk yang berikutnya pada video akan datang. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.